Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, apa khabar? Kita bertemu dalam pertemuan program Sejarah Mekah dan kita telah tiba pada siri yang ke-22 di mana kita telah selesai membicarakan tentang kota Mekah, tentang tanah haram suci Mekah dan juga tentang persempadanan miqat makani beserta dengan Baitullah dan juga benda-benda ataupun sejarah-sejarah yang berada di sekitar Baitullah. Kita telah mula masuk tentang pembinaan Masjidil Haram. Namun sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Nurazia Mukhtar, Ummi Zayhadi, Zimah Don, Safia Sapian, Aziza Izzah, Hasiyah Nun, Farida Hassan, Jamalia Manab, Rozana Aziz, Galik Sprint, Salabia Saad, Muslimah Mahmud, Zahini Wahid, Nuraini Bimbin, Nyimah Muharran, kemudian Ruziah Ma'aruf, Ali bin Abi Talib, Nik Ruslina Karim, Tuan Nurahim Syarif, Saadiyah Hasan, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Siha Cika, Faridah Manaf, Syamsiah Salih, Tumirah Damiri, Fozibah Manaf dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu kongsikan, sharekan, sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita sedang membicarakan tajuk tahap demi tahap pembesaran dan pembinaan Masjidil Haram. Bukan Kaabah. Kaabah kita telah selesai. Bukan juga tempat tawaf. Tempat tawaf kita telah selesai. Ini adalah menceritakan tentang tahap demi tahap pembesaran Masjidil Haram daripada masa ke semasa. Lalu semalam kita telah kongsikan beberapa pembesaran yang berlaku. Antara orang yang mula-mula melakukan pembesaran pada Masjidil Haram, kita telah kongsikan semalam adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada tahun yang keberapa? Pada tahun yang ke-17 Hijrah bersamaan dengan 639 Masihi. Lalu itu kita telah kongsikan semalam. Namun apa yang Umar bin Khattab buat, itu yang kita nak pelajari pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita tak ambil semua. Semalam kita kongsikan ada lebih kurang 9 perluasan yang berlaku. Namun kita nak ambil yang penting-penting sahaja daripada sudut sirah. Pembesaran Masjidil Haram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada tahun bila? Sahabat-sahabat catatkan di ruang komen supaya tak lupa. Pada tahun 17 Hijrah bersamaan 639 Masihi. Maka kata penulis buku, pada zaman Nabi SAW, bahkan sebelum Nabi SAW, begitu juga pada zaman Sayyidina Abu Bakar Khalifah yang pertama, tidak terdapat sebarang dinding ataupun tembok pada waktu itu. Tak ada. Yang ada sekadar Kaabah, mataf tempat tawaf yang tak besar mana,
Dan tak ada pada waktu itu daripada sudut adanya dinding, adanya pintu masuk ke masjid, tak ada. Kerana seluruh Kaabah dikelilingi dengan rumah-rumah. Yang mana macam contoh kita belajar, rumah Abu Jahal berdekatan dengan tempat sa'i, rumah Abbas pakcik Nabi berdekatan dengan tempat sa'i, rumah Abu Bakar di mana terletaknya musalla Abu Bakar di kawasan Hotel Hilton zaman kita. Lalu seluruh Kaabah dikelilingi oleh rumah-rumah. Lalu pada zaman sebelum Nabi, waktu zaman Nabi dan juga pada zaman Khalifah pertama Abu Bakar, maka pada waktu itu tidak ada binaan masjid daripada sudut dinding, tak ada. Yang ada hanyalah Kaabah, dan pada waktu itu adanya mataf, tempat tawaf, itu sahaja. Tak ada seperti zaman kita pada waktu itu dinding dan sebagainya, tidak ada. Sebab itu kata penulis buku, tidak terdapat sebarang dinding ataupun tembok pada waktu Nabi maupun pada waktu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tak buat? Sebab Abu Bakar jadi khalifah terlalu sekejap, hanya 2 tahun lebih. Dan pada waktu itu macam-macam situasi yang perlu dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar dengan adanya golongan yang murtad dalam jumlah yang ramai. Kerana waktu itu Nabi baru wafat. Kemudian adanya golongan Nabi palsu. Jumlah mereka ramai, puluhan ribu yang menjadi pengikut Nabi palsu. Dan Nabi palsu pun ada ramai, beberapa Nabi palsu. Kemudian adanya pada waktu itu golongan yang engkar, dia enggan, ditolak bahawa zakat itu adalah sebahagian daripada rukun Islam, tak termasuk dengan ancaman daripada Rom yang pada waktu itu nak menyerang, kerana mereka dapat baca bahawa situasi tidak stabil di Madinah dan sebagainya. Maka dalam tempoh hanya 2 tahun lebih, Abu Bakar pada waktu itu berjaya menyelesaikan semua masalah ini. Sebab itu kita nampak pada zaman Khalifah Umar bin Khattab dah tak ada isu murtad, isu orang yang tak nak bayar zakat, isu yang pada waktu itu daripada sudut Nabi-Nabi palsu. Abu Bakar selesaikan hanya dalam tempoh hanya 2 tahun sahaja. 2 tahun. Dan tempoh itu bukanlah lama. Kita nampak banyak pemerintahan dalam isu 2 tahun tak boleh selesaikan banyak benda. Tetapi Abu Bakar berjaya selesaikan banyak benda dalam hanya tempoh 2 tahun sahaja. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab mula menjadi khalifah pada tahun yang ke-14 Hijrah. Maka beberapa tahun selepas beliau menjadi khalifah, pada tahun 17 Hijrah seperti yang kita baca, maka Umar bin Khattab dia mula membeli rumah-rumah yang berada berhampiran dengan Baitullah Kaabah. Pada awalnya banyak orang tak bersetuju. Kenapa dia perlu jual rumah dia? Kenapa pada waktu itu rumahnya nak dibeli? Pada awalnya banyak orang tak bersetuju. Kerana Umar bin Khattab adalah orang yang pertama-tama membeli rumah-rumah yang berhampiran dengan Baitullah Kaabah. Dia bukan rampas, dia beli. Dan pada waktu itu ada orang yang tak bersetuju, menghalang. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab berkata, demi Allah, kalian yang duduk berhampiran dengan Kaabah, kalian yang datang ke Kaabah, bukan Kaabah yang datang ke kalian. Dan Kaabah perlu dikekalkan untuk tempoh yang panjang. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab tegas dengan keputusannya pada waktu itu untuk membeli rumah-rumah, tempat tinggal, penempatan yang pada waktu itu berhampiran dengan Kaabah. Walaupun pada waktu itu ada yang tak bersetuju kerana mereka rumah mereka. Namun Khalifah Umar bin Khattab berkata, adalah penting dia buat begitu. Kalaulah kita bayangkan tempat tawaf yang dikelilingi dengan rumah, bagaimana kita nak tawaf, bagaimana nak terima tetamu haji dan umrah yang ramai. Namun Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang pertama dia beli kawasan-kawasan yang dekat dengan sangat-sangat, yang mana dengan Baitullah, dan dia masukkan dan dia mula bina tembok, dinding dan pintu masuk ke arah Baitullah dan juga masjid. Maka pada waktu itu kata penulis buku, Sayyidina Umar adalah orang yang pertama kali meletakkan dinding ataupun tembok di sekeliling Masjidil Haram, membuat pintu-pintu dan melapisi lantai tempat tawaf dengan batu-batu kerikil ataupun hasba. Zaman Umar bin Khattab belum ada mozaik, hanya diletakkan batu kerikil.
Sebelum tu pasir, tetapi beliaulah orang yang pertama yang meletakkan batu kerikil. Lalu daripada sini kita nampak bahawa itu yang Umar bin Khattab buat, dan itu adalah satu benda yang besar. Sebab kalaulah Umar bin Khattab tidak menjadi orang yang pertama membeli rumah-rumah yang diperlukan untuk kawasan pembesaran Masjidil Haram, maka pada waktu itu ianya akan menjadi sukar, ianya akan menjadi susah. Namun bila Umar bin Khattab orang yang pertama beli, dan itulah yang dipegang oleh khalifah-khalifah, oleh pemerintah-pemerintah selepas daripada itu, maka apa yang Umar bin Khattab buat, dia beli rumah-rumah yang diperlukan untuk pembesaran. Yang kedua, beliau orang yang pertama yang meletakkan dinding, sempadan, tembok untuk menandakan ini kawasan Masjidil Haram. Yang ketiga, tempat tawaf beliau letakkan pada waktu itu dengan batu kerikil supaya mudah orang untuk tawaf padanya. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share kepada yang baru join, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Kemudian berlaku lagi beberapa banyak pembesaran pada waktu itu. Macam kita dah sebut, Uthman bin Affan pun ada pembesaran dia. Abdullah bin Zubair ada pun renovation dia. Kemudian Abu Mansur pun ada. Al-Walid bin Abdul Malik pun ada. Kita nak terus pergi kepada perluasan pada zaman Khalifah Al-Mahdi. Pada zaman Khalifah Al-Mahdi. Bilakah pembesaran Khalifah Al-Mahdi? Khalifah Al-Mahdi pada tahun 160 Hijrah. Beliau buat yang kita dah kongsikan semalam pada tahun 160 Hijrah bersamaan dengan 777 Masihi. Apakah Khalifah Al-Mahdi buat pada Masjidil Haram pada pemerintahan dia? Kata penulis buku, daripada zaman ke zaman, bermula zaman Khalifah Umar bin Khattab, disusuli Uthman bin Affan, disusuli Abdullah bin Zubair, disusuli Walid bin Abdul Malik, disusuli Abu Mansur Al-Abbasi, sehinggalah pada zaman Khalifah Al-Mahdi, maka pada waktu itu perluasan Masjidil Haram telah mencakupi bahagian timur, bahagian utara dan bahagian barat. Tiga sudut ini telah dibuat dengan elok, telah dibeli kawasan-kawasan perumahan, penempatan tempat tinggal dan telah dimasukkan dalam kawasan Masjidil Haram. Namun ada satu kawasan khalifah-khalifah sebelum itu tak buat. Itulah kawasan selatan yang ada berdekatan dengan bahagian lembah. Maka kawasan selatan Masjidil Haram pada waktu itu tak dibuat renovation dan juga tak dimasukkan dalam Masjidil Haram. Lalu pada zaman sebelum Khalifah Al-Mahdi, Kaabah dia tidak betul center, dia tak betul tengah-tengah. Kerana hanya 3 bahagian sahaja yang ditumpukan pembelian dan renovation. Tetapi bahagian selatan kerana isu yang sukar, kerana dia punya daripada sudut logistik dia, daripada sudut keadaan dia, daripada sudut sukanya untuk membina di kawasan itu, maka pada waktu itu tak banyak khalifah sebelumnya berkesempatan untuk melakukan apa-apa. Sebab itu disebutkan di sini, lalu Kaabah seolah-olah tidak berada betul-betul di tengah-tengah Masjidil Haram. Oleh kerana itu, Khalifah Al-Mahdi daripada khilafah ataupun dinasti Abbasiyah pada tahun 160 Hijrah, lebih kurang 9 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 169 Hijrah. Maka pada waktu itu, dia telah memerintahkan agar Masjidil Haram diberi perhatian pada bahagian selatan, supaya Masjidil Haram berada betul-betul, supaya Kaabah berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka pada waktu itu dia punya arkitek, dia punya perancang, semua telah berkata dengan khalifah, wahai khalifah, ini sangat sukar kerana kawasan ni susah, kawasan ini sukar untuk dibangunkan, tempatnya, situasinya dan sebagainya. Tak disebutkan dengan detail di sini. Maka ketika mana para arkitek khalifah memberitahu begitu, perlukan biaya yang besar, perlukan kerja yang luar biasa banyak, maka khalifah berkata, demi Allah, aku akan terus tambah
dan tambah biaya untuk membina Kaabah dan juga Masjidil Haram supaya Kaabah betul-betul berada di tengah dan kawasan selatan ini perlu dibangunkan. Walaupun untuk itu aku terpaksa mengeluarkan seluruh duit aku dan duit Baitul Mal. Biar habis seluruh duit kerajaan. Yang penting perlu diberi perhatian untuk bahagian selatan Masjidil Haram supaya Kaabah terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka akhirnya terlaksanalah apa yang diimpikan oleh Khalifah Al-Mahdi. Kesungguhan beliau dan kerja keras yang dilakukan oleh pegawai-pegawai beliau, maka kita boleh nampak bahagian selatan Masjidil Haram kekal untuk tempoh yang lama. Walaupun pada waktu itu struktur tanah dia, struktur binaan dia adalah dianggap sukar, memerlukan belanja yang besar, maka sehingga ke hari ini ada beberapa bahagian struktur Masjidil Haram adalah daripada zaman Khalifah Al-Mahdi. Bahkan bangunan asalnya bertahan untuk tempoh 810 tahun sehingga tahun 979 Masihi. Daripada tahun 160 sampailah tahun 979 Masihi, lebih kurang 800 tahun lebih bertahan binaan yang dibina oleh Khalifah Al-Mahdi. Sebentar kita tengok ada tak. Ini dia, kita boleh nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang warna warna pink luar, yang mana kita nampak bahagian selatan yang warna pink luar tu sebelum itu tak disentuh oleh sesiapa. Tak disentuh. Kita nampak banyak khalifah besarkan sedikit demi sedikit ikut keperluan. Ikut keperluan. Lalu kita nampak bahagian selatan, kita boleh nampak di situ west, north, east dan juga south. Bahagian selatan yang kita boleh nampak dekat bahagian sofa dan juga depan dengan sofa. Adapun warna hijau itu nanti kemudian. Cuma yang bahagian pink yang luar ni, pink yang tak pekat. Bagaimana beliau bangunkan kawasan itu punya besar dan binaan, banyak binaan di situ bertahan untuk tempoh lebih daripada 800 tahun. Kita boleh nampak contohnya yang warna putih adalah sekadar tempat tawaf pada zaman Nabi. Kemudian warna kuning Umar bin Khattab besarkan sedikit. Warna kuning Umar bin Khattab besarkan sedikit. Kemudian warna pink yang dalam itu pada zaman Uthman bin Affan, lalu dia banyak besarkan sedikit. Kemudian kita nampak Abdullah bin Zubair, dia hanya besarkan sedikit saja, dia tak buat banyak kerana tak sempat. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur hanya bahagian utara dan juga timur dan barat sahaja. Selatan beliau tak usit. Dan kemudian kita nampak Al-Mahdi yang buat pembesaran. Dan zaman kita boleh nampak yang warna hijau keseluruhan itu adalah pada zaman Raja Abdul Aziz, keluar daripada keluarga Saud. Ini gambaran dia secara ringkas berkenaan tentang pembinaan Masjidil Haram secara ringkas. Okey. Lalu itu perluasan pada zaman Khalifah Al-Mahdi. Okey. Dan sampai sekarang apa yang dibuat oleh Khalifah Al-Mahdi berkekalan daripada sebahagian tiang-tiangnya dan sebagainya. Kemudian perluasan pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Pada zaman Kerajaan Uthmaniyah pada tahun 979 Hijrah. 979 Hijrah bersamaan 1571 Masihi telah mula berlaku keretakan pada bahagian timur Masjidil Haram. Berlaku retak sebab dah lama, 900 tahun berlalu. Daripada lebih 900 tahun berlalu daripada zaman Khalifah Umar bin Khattab punya perluasan. Maka berlaku keretakan. Kenapa berlaku keretakan? Disebab
ada satu sekolah yang dikenali sebagai Madrasah Qutbai yang pada waktu itu berdekatan dengan kawasan timur Masjidil Haram. Pada waktu itu madrasah itu telah runtuh sebahagian binaan dia. Lalu binaan yang ada pada madrasah itu telah kena pada sebahagian binaan Masjidil Haram yang menyebabkan pada waktu itu telah retak bahagian timur binaan Masjidil Haram. Maka Sultan daripada kerajaan Osmaniyah pada waktu itu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, telah memerintahkan untuk merenovasi kembali Masjidil Haram secara keseluruhan. Semua binaan-binaan yang lama pada waktu itu dibina semula, kecuali beberapa bahagian yang tidak diganggu. Maka dimulalah renovasi Masjidil Haram pada tahun 980 Hijrah dan berakhir hanya pada tempoh anaknya 4 tahun kemudian. Pada tahun 984, anak Sultan Sulaiman Al-Qanuni bernama Sultan Murad. Maka daripada sini kita nampak berlakunya renovasi balik binaan-binaan yang perlu direnovasi. Kata ulama sejarah, namun perlu difahami, kenapa nama Sultan Sulaiman kita tak baca semalam ataupun nama Sultan Murad? Kerana renovasi tersebut tidak ada perluasan baharu. Kawasan yang sama cuma ditukar kepada binaan baru, ditambah baik. Sebab itu kata penulis buku, namun perlu diingat bahawa dalam renovasi tersebut tidak ada perluasan Masjidil Haram. Sementara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hanya diperbaiki dan ditukar pada bahagian yang perlu sahaja. Maka ini adalah apa yang dibuat oleh Sultan Sulaiman dan juga anaknya Sultan Murad ketika mana ada keretakan pada binaan Masjidil Haram. Seterusnya, Masjidil Haram pada zaman pemerintahan Saudi, keluarga Saud, Alu Saud, maksudnya Saudi itu datang daripada nama-nama keluarga yang memerintah menjadi pemerintah kerajaan Arab Saudi, itulah keluarga Al Saud. Al maksudnya keluarga, Saud nama keluarga mereka. Maka antara daripada raja-raja keluarga Saud yang mula-mula melakukan pembesaran, perluasan pada Masjidil Haram adalah Raja Abdul Aziz pada tahun 1925 Masihi. 1925 Masihi. Selepas jatuhnya Empire Kerajaan Osmaniyah. Bila jatuhnya Empire Kerajaan Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah, maka diganti oleh kerajaan keluarga Saud. Maka pada tahun 1925 bersamaan 1344 Hijrah, maka pada waktu itu Raja Abdul Aziz mengeluarkan satu keputusan untuk memerintahkan semua bahagian-bahagian Masjidil Haram perlu diperbaiki dan perlu dibuat renovasi daripada sudut lantainya, daripada sudut lantai, daripada sudut atap, daripada sudut memperluaskan tempat tawaf. Bagaimana memperluaskan tempat tawaf? Maka pada waktu itu dibuang ataupun ditutup bahagian-bahagian yang mana seperti zaman kita, Telaga Zamzam ditutup, kemudian binaan pintu Bani Syaibah dialihkan, kemudian pada waktu itu makam Ibrahim dikecilkan, dan mimbar pada waktu itu dialihkan dan digunakan mimbar yang boleh dipindah dan juga mimbar yang bukan kekal. Lalu itu antara ketetapan yang dikeluarkan oleh Raja Abdul Aziz pada tahun 1925. Tempat tawaf itu dia nak clear, tak ada binaan Telaga Zamzam, tidak ada pintu Bani Syaibah yang dikekalkan oleh pemerintah sebelum ini, makam Ibrahim dikecilkan, dan kemudian pada waktu itu mimbar dialihkan dan diletakkan dengan mimbar yang boleh pindah, mimbar yang mana boleh dikeluarkan ketika mana tidak perlu digunakan. Maka pada waktu itu inilah yang berlaku, bagaimana keseluruhan renovasi telah berlaku sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana kita nampak lalu yang mana kita nampak perluasan ini berlaku besar-besaran sehingga
Esok kita akan cerita detail perluasan Saudi yang pertama dan juga perluasan pada zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz anaknya. InsyaAllah kita akan sambung esok perluasan Masjidil Haram pada zaman kerajaan keluarga Saud, yang mana bermula daripada zaman Raja Abdul Aziz sampailah kepada Raja Fahad, insyaAllah. Moga-moga bermanfaat pertemuan kita. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada yang kali pertama join. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan sebarluaskan, dan jemput untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua.